Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam menunjukkan tepat 2:30. Jadi saya selaku ketua kumpulan ni, so kita boleh mulakan lah dengan umul kita Al-Fatihah. Alright. So untuk sesi yang pertama ni discussion antara pihak PDKM dengan our lecturer Encik Hairul Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dengar, minta maaf, saya ada technical error sikit. Sekejap. Boleh. Tak masalah. So, terima kasih diucapkan kepada PDKM Manufacturing Islam Berhad. So, kalau saya tengok PD Kawamura Kako Manufacturing Islam Berhad. So, basically ni syarikat Jepun lah. Ke? Betul. Shareholder dia dua company Jepun, satu company Malaysia. Dua-dua lah company Malaysia. Oh, dia partly Jepun, partly Produa. Betul. Pro2 dia Daihatsu Kawamura. P tu stand for Produa. So D lah Daihatsu. Betul. Okay. So saya briefing lah. So nama saya, minta maaf. So nama saya Hairul Mubarak Hashim. So actually ni projek kumpulan kepada subjek kursus yang saya ajar. So apa yang saya minta kepada student saya ialah dia pergi approach company-company di Malaysia lah. So untuk interview staff mereka untuk tahu macam mana sesuatu produk tu dibuat. So kalau saya tengok salah satu bidang yang dalam PDKM ni ialah injection molding lah kan. So sebelum tu, so ini perbincangan, so actually saya kurang pasti perbincangan yang inilah. So Okey, tak apa. Macam ni Encik Hairul. Sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Afiq Roslan. Executive Dojo bahasa Jepun, bahasa yang kita senang faham, training lah. So saya dan Encik Intan Ambasara Executive Dojo. So sebelum tu saya kenalkan saya punya Assistant Manager, HR Assistant Manager Puan Daliana binti Dasbi. So tujuan firstnya kalau ikut itinerary pukul 3 baru kita start sesi temu bual bersama kami lah, sama student. So 2:30 sampai 3 ni kalau boleh kami nak dengarlah introduction daripada pihak UTHM, maksud saya dari segi kos apa benda tujuan yang pihak belajar nak. So bagi kami clear. So far saya rasa saya dapat dah list soalan yang diberi kepada Cik Intan. So kita tahulah apa benda yang patut nak explain dekat student. So kalau boleh sekarang ni boleh tak terangkan lagi detail apa tujuan sistem bual ni apa semua. Okay, faham. So minta maaf. So basically seperti yang saya tadi, so untuk semester ni saya ada Jabatan Kerja Mechanical. So subjek yang saya ajar semester ni ialah introduction. So actually ialah introduction to management process. So dalam tu ada banyak lah subjek-subjek yang dalam tu lah. So salah satunya mostly ialah pasal metal. So dalam metal kita ada metal forming, metal casting. So kita ada juga untuk metal sheet tu nya. So basically ialah kita tak ada masuk semi progresif lah, kita tak ada masuk progresif. Tapi kita ada introduction kepada bending, mostly bending, drawing dengan cutting. So untuk metal part.
So untuk plastic part, so basically mostly saya bila saya ajar Malaysia Process, saya ada masalah sikit dekat apa namanya untuk plastik punya subjek lah. So sebab plastik punya subjek dia perlukan mesin-mesin yang besar. Contoh saya mesin-mesin besar ialah mostly dia, kalau kita tengok ialah satu mesin yang besar yang saya boleh klasifikasikan besar lah, ialah injection molding. So dekat UTSM ni kita tak ada injection molding, and so apa yang paling dekat dengan kita ni di UTSM Paguh. So UTSM Paguh kita adalah cawangan untuk UTSM. So UTSM ada satu UTSM besar di Perak Raja. So kita ni hanya cawangan. So equipment untuk manufacture, so basically kita tak ada injection molding, and so apa yang tapi mostly untuk mesin-mesin untuk subjek manufacturing process, so mostly kita tak ada. Tetapi mesin-mesin yang berkaitan dengan amali, contohnya machining, welding, fabrication tu kita ada. So apa yang kita harap kepada student kita, student kami lah, ialah dia akan venture ke seluruh satu Malaysia lah kalau boleh kan, sebab basically apa yang kita nak ialah student sendiri approach kepada company. So dia akan tanya company mana-mana lah yang berada di dalam bidang manufacturing process. So untuk assessment, actually apa yang kita nak ialah sebab kita punya dalam UTSM ni kita ada kalau kita cerita pasal CLO, so minta maaf lah CLO. So kita ada 3. So satu ialah kognitif, kognitif ni ialah berapa dia pasal kognitif, pasal kalau kepandaian seseorang tu lah. So lepas tu kita ada lagi 2 CLO, kita ada pasal kedua ialah kita pasal etik. So salah satu ialah macam mana student approach, dengan macam mana student handle discussion dengan company. So yang ketiga ialah report lah. So basically dia akan buat report apakah finding diorang mengenai interview tu lah. So basically actually untuk markah mereka basically hanya 10 markah je daripada total subjek yang kita ajar tu, markah dia hanya 10. Tetapi kita actually untuk UTSM walaupun 10 markah daripada 100, tapi memang kita nak cakap kita memang mengharapkan lah student kita pergi kepada industri. And sebab kalau macam ramai kalau macam subjek yang walaupun saya ajar subjek ni beberapa tahun, student biasalah biasanya student takut akan untuk approach company. So apa yang dia buat ialah dia akan approach saudara-saudara dia orang lah, mostly lah kan, yang related dengan dia orang kan. So actually saya terkejut juga kan, subjek kumpulan ni dapat perhatian daripada PDKM lah, sebab terus saya cakap mostly sebelum ni seperti tahun lepas mereka akan pergi kepada satu ramai lah kumpulan yang akan pergi kepada satu company saja. And so reportnya semua sama aje kan. Tapi kali ni itulah saya rasa berbangga jugalah dengan part student yang saya ni lah. And kalau nak kata saya masih student pun kadang saya tak tahu lah saya boleh approach tak company kan. Itulah sedikit sebanyak pasal yang subjek ni lah. Okey, terima kasih Encik Hairul. Okey, pasal itulah kalau kata students ni teringin nak tengok betul-betul punya working environment pada berkenaan dengan engineering molding. Sebelum ni pun kami ada terima beberapa student daripada UiTM, KV,
So tak salah pun kalau kata pihak-pihak UTCM pelajar nak buat lawatan macam ni. Cuma masalah ni kita ada limitation lah, maksudnya tak boleh ramai. Ya, betul. Lepas tu memang dalam kita orang punya KPI pun tahun ni memang kita perlukan engagement dengan mana-mana universiti. So kalau kata dah ada UTCM punya kenalan ni, bolehlah kami datang lawatan ke sana ke apa ke untuk tengok apa benda yang patut ke sana. Tu tak ada masalah pun, bagi saya okey je, tak ada masalah. Sorry, Encik Muhammad Hafiz, saya nak reconfirm sebab mungkin kita fahaman tak sama. Apa makna dengan engagement university? Apa label engagement university tu? Lebih kepada manpower rasanya. Itu macam mana? Enak. Okay, Assalamualaikum. Okay. Dalam HR, Human Resource Development ni, dekat PDKM ni, kita ada beberapa KPI yang kita letak pada setiap section di bawah Human Resource lah. Yang mana kita ada hiring section, kita ada macam Hafiz dan Intan, Dojo. So kita ada bahagian admin yang mana mengelolakan facilities, upgrading dan juga event-event. So kalau kata engagement dengan universiti ni, dia termasuk di bawah hiring dan juga dojo, yang mana kami akan actually looking for talent daripada universiti, lepasan universiti sebagai sources untuk manpower kita lah. Kalau dekat PDKM ni biasanya kita akan recruit fresh grad. Kita prefer fresh grad untuk engineer, executive. Ini antara level-level yang kita selalu hire lah. So kalau kata engagement dengan universiti ni, dia ada satu, universiti dia perlukan kita punya know-how kat sini. So macam contoh ada yang nak intern, ada yang perlu lawatan industri, ada yang nak tahu pasal macam tadi kan actual CNC machine lah contohnya. So kat sini pelajar akan dapat tengok real cara bekerja, cara mengendalikan kan. So macam aspek target untuk PDKM pula sebagai majikan, kita perlukan talent yang daripada universiti. Sebab macam saya kata tadi, fresh grad dalam masa yang sama mereka ada dah basic know-how tu. Macam contoh engineer, macam mall department saya ambil sebagai contoh. Kita memerlukan lepasan ataupun yang ada background, qualification background yang ada mechanical engineering. So basically dia dah ada terms-terms yang very familiar dalam pekerjaan tu sendiri. So dah meet kita punya objektif lah, nak ambil pekerja yang ada sedikit basic lah, basic. Dan kemudian bila masuk kita akan train more. So itu yang dimaksudkan dengan engagement university. Dia ada kita memerlukan kita memerlukan dan universiti pun memerlukan. Contoh dia jadi two-way relationship kat sini. Untuk UTCM ni dekat sini, dekat Pagoh, kita ada satu fakulti dia punya jabatan lah. Jabatan ialah jabatan automotif. So mostly dia berkisar kepada enjin lah. Adakah dia relevan dengan PDKM ni? Kalau tanya saya lah, basically saya punya experience untuk otomotif, kalau katalah jurusan di otomotif ni dia luas. Dia tak semestinya ada setengah otomotif dia lulusan dia hanya bahagian maintenance contohnya, ataupun bahagian lebih kepada repairing. Dia otomotif tu luas. Dia tak ada kena dengan, tak semestinya bila kita manufacturing, kita buat spare part ataupun kita buat plastic part dalam otomotif tu adalah yang kena, tapi tak semua.
Faham ke, menjawab ke? Maksudnya kalau dia jurusan otomotif, tak semestinya dia Yes. dia adalah kandidat yang kita cari. Macam tu. Faham. So nak tanya yang tadi kuantiti lawatan tu sebab basically salah satu kalau lah seperti yang tadi Encik Hafiz cakap, kalau lah memang apa namanya student universiti boleh masuk ke dalam factory. So berapa Sebelum tu saya kenalkan Encik Asmadi. Encik Nur Asmadi, saya punya manager lah, HR manager. Tapi dia tengah drive tu, so tak apa, dia akan dengar je. Sebelum ni untuk lawatan kita benarkan student, maksudnya below 10 orang lah, bawah 10 orang. Termasuk pengiring lah, maksudnya lecturer ke, pengiring ke. Okay. Setiap student saya ramai. Basically untuk UTHM actually kita ada walaupun ada penurunan lah setiap tahun yang masuk ke UTHM. So kita tahun ni kita ada lebih kurang 150 student lah. Tapi kalau boleh, tapi saya ataupun mungkin kita boleh buat berkala kalau lah ada macam requirement daripada UTHM untuk kita pergi, kami pergi ke industri. So boleh ke kami pergi berkala-berkala macamnya mungkin satu minggu satu team 10 orang macam tu ke terlampau banyak? Kalau tanya saya, kalau sebenarnya sebelum ni pun ada juga request macam tu, macam tu daripada KV kan. Tapi as per saya punya manager kata, yang terbaik dia yang, maksudnya dari pihak UTHM yang terbaik dia yang boleh datang PDKM. Maksudnya Okay. terpaksa kena pilih lah, sebab kita orang pun kalau tak boleh lah nak layan tiap-tiap minggu kan, sebab ada benda yang Faham. Mesti siap Kang asyik datang layan je kan, sus juga kan. betul. Okey, kalau macam tu ada apa lagi ke? Ada tambahan ke daripada Cik Intan? Tak ada. Daripada student sendiri ada apa-apa tambahan ke? Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan soalan-soalan yang pihak pelajar kemukakan lah. Boleh? Okay, boleh. Kalau kata sesi ni dah tamat, kita terus ke sesi soal jawab lah. Okey. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya. Saya salah satu kumpulan dalam projek manufacturing process ni. Nama saya Muhammad Khairin. Boleh panggil saya Khairin. Okey, soalan yang saya nak tuju kepada Cik dan puan semua adalah seperti yang saya kaji sebelum ni, PDKM ni dia menghasilkan plastik part untuk bahagian kereta. So boleh saya nak tahu sedikit sebanyak tentang bahagian produk yang dihasilkan dan actual proses yang terlibat ketika untuk menghasilkan projek tu. Terima kasih. Azim ada ke? Encik Azim? Tes. Sorry. Boleh dengar Azim. Okey, sebelum saya kenalkan. Saya baru masuk. Ada persoalan tadi tak sempat nak dengar. Boleh repeat. Okay, sorry, baik. Saya ulang balik. Seperti yang saya cakap tadi, saya ada kaji latar belakang SciCAD ni tentang penghasilan produk, dan saya dapati ia menghasilkan plastik part untuk bahagian dalam otomotif lah. Jadinya saya nak mengetahui sedikit sebanyak tentang apa produk utama yang dihasilkan dan contoh-contoh proses yang terlibat ketika nak menghasilkan produk ini. Okey, terima kasih. Cik Muhammad Khairil lah. Boleh ke panggil cik ke adik ke? Okey, terlebih dahulu saya kenalkan nama saya Muhammad Nur Azim bin Hamzah.
Saya dari bahagian production bahagian pengeluaran lah untuk produk injection molding di bahagian big parts ataupun bahagian barang yang lebih besar lah. Jadi dekat PDKM kita menghasilkan parts resin ataupun plastik injection molding yang terdiri daripada barang-barang kecil sehinggalah barang paling besar. Jadi contribute untuk summary lah, saya summarikan. Basically kita production menghasilkan barang untuk kereta Pro 2 dan Toyota. Jadi antara barang tu kalau kita boleh tengok lah yang terhasil daripada tahun 2014 kereta Azia. Jadi yang sekarang ni pun kalau kita tengok Azia Rahmah, yang panggil Azia Rahmah, yang terlibat dekat situ almost 80% interior parts. Kita tengok dekat sebelum ni kita panggil dashboard, dekat pintu depan, kiri kanan dan belakang, dan bahagian bonnet kereta dalam, dan lagi ada parts-parts kecil dekat bahagian meter, dekat bahagian aircon. Jadi dan ada spesifik name lah. Di antara big parts saya dekat bahagian big parts, bahagian barang yang masukan besar, salah satunya IP. Ataupun kalau kita local people ni kita panggil dashboard. Jadi kat sini dia ada nama spesifik dia tu panel instrument sub IC, panjang nama dia. Kita panggil IP saja, pendek, instrument panel. Jadi instrument panel ni resin part je lah, dan dia adalah properties yang terdiri untuk menghasilkan the related to safety item. Dia plastik ni dia ada macam-macam jenis jugalah dari segi untuk safety. Ada yang untuk kosmetik pun ada, macam bumper. Bumper pun dihasilkan untuk safety juga, exhaust impact macam kita tahu. Sekarang ni pun PDKM menghasilkan banyak parts jugalah untuk kereta Azia, Myvi yang terbaru, Azza yang terbaru, untuk Beza. Jadi almost kereta dekat Pro 2 ni resin part dihasilkan dekat PDKM. Jadi adalah beberapa item parts yang terlibat lah. Itu secara random lah saya boleh explain. Jadi untuk proses dia tu simple. Bila dia ada injection proses, kalau Google bolehlah, YouTube boleh tengoklah proses injection molding tu macam mana. Bila dia ada satu proses, kemudian dia akan ada take out parts by robot ataupun manual. Then ada inspection lah, akan ada human inspection. Maksudnya orang yang akan inspect based on instruction ataupun SOP, standard operation procedure. Jadi dia akan check step by step, and then packaging, letak dalam tray ataupun dalam empty box, and then supply to customer. So based on production ni dia related dengan sistem, iaitu nama sistem Kanban. Sistem Kanban nanti boleh search sistem Kanban tu macam mana, ataupun dia panggil pull system. Pull system ni ada dalam Toyota Production System. Boleh check lah detail. Banyak lah, kalau saya nak explain detail tu saya pun ada yang saya tahu, ada yang saya kena check balik. Sebab benda ni memang daily practice. Okay. Setakat ni menjawab tak soalan-soalan? Setakat ni menjawab lah. And saya dapatlah sedikit pengetahuan tentang apa proses yang terlibat dalam penghasilan produk dekat PDKM ni. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya. Okay. Next saya interesting nak tanya pasal pelaksanaan KSPJ, kutip sampah pagi Jumaat, dan TPPJ, tanam pokok pagi Jumaat, yang dijalankan oleh PDKM lah. Merupakan satu inisiatif yang berkesan ke? Oh, okey. Kerjasama pagi Jumaat dengan tanam pokok pagi Jumaat. Sebenarnya ini salah satu aktiviti yang kalau ikutkan dekat PDKM ni kita ada satu department ni, nama dia HSESP, Health, Safety, Environment, Security, Property. So ada 5 section dalam satu department. So KSPJ dengan TPPJ ni one of environment punya ni lah, environment punya event activity. So far kalau nak kata berkesan tu untuk tanam pokok tu,
kita dia punya schedule sebulan sekali aktiviti ni. So untuk tanam pokok tu macam cakap, ada yang okey, ada yang tak okey lah untuk tanam pokok. Tujuannya nak bagi nampak sedikit nampak hijau lah, tujuan utama dia. Tapi untuk nak bagi pokok tu hidup ke tak ke, itu ada yang okey, ada yang tak okey lah. Untuk kutip sampah bagi Jumaat tu so far berkesan. Kalau kata macam mana, kita yang buat aktiviti ni bukannya termasuk team member tau, dia as above buat. So kalau kata kita tunjuk contoh yang baik, mungkin geng-geng non-exec, team member, technician semua akan ikut. So alhamdulillah lah, untuk kutip sampah tu okey lah, berkesan juga lah dekat PDKM. Cuma nak kena tambah sikit awareness pasal buang sampah merata ni lah, itu je. Yang lain semua okey. Aktiviti ni okey lah, berkesan. Okay, faham. Terima kasih. Seterusnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sebelum tu nama saya Muhammad Iman, boleh panggil Iman. Okay, soalan saya adalah apakah teknologi dan proses pembuatan khusus yang digunakan oleh PDKM dalam hasilkan komponen kenderaan? Kalau prosesnya dia terlibat dalam negative impact tak dalam pekerja ataupun kawasan persekitaran? Boleh ke Zim jawab, Zim? Okey, saya cuba menjawab soalan lah walaupun benda ni dia berkaitan environment. Saya nak cerita detail, saya tak dapat data. Cuma dari segi penghasilan pembuatan ni dia tertutup dalam kilang lah, tertutup. Jadi tak adalah yang melibatkan surrounding. Salah satunya kalau kita tengok environment noise. Jadi kalau based on saya punya apa yang saya dapat lah last time daripada report safety, alhamdulillah DKM ni terkawal dari segi bunyi bising. Bunyi bising tu dalam kontrol, dalam minimal, maksudnya follow standard ataupun requirement as declared by DOS ataupun JKKP lah. Itu yang saya tahu lah. Jadi yang lebih detail untuk in-house, semua tu item under control. Basically semua tu memang dah well established. Itu je. Boleh jawab soalan tu. Okey, ada tambahan sikit untuk dekat PDKM ni, kita ada schedules, sisa buangan berjadual kalau tak silap saya. Untuk pembuangan chemical, pembuangan apa-apa barang-barang elektrik ke, memang kita centralizekan dekat satu tempat. So bila cukup je, maksudnya cukup je kena dengan jadual tu, kita akan minta mana-mana kontraktor untuk collect lah. So kita tak buang simply chemical ke apa ke, buang susu ke kat atas sampah. Kita memang control lah. So kalau kata untuk environment, alhamdulillah lah, mungkin terkawal macam Cik Azim cakap, memang terkawal lah. Kita pun tak adalah mengeluarkan asap ke apa ke, tak ada. Macam noise tu adalah, cuma tak berapa kritikal lah. Untuk noise tu pun kita adalah untuk safety, dia ada buat macam check pekerja-pekerja yang bekerja di tempat bagi MBCA semua, kita akan minta konsultan ataupun pihak DOS untuk advice untuk benda dia melibatkan environment. Menjawab ke? Jawab. Terima kasih. Alright, next saya nak tanya. Saya minat nak tahu pasal Mod Maintenance Development Program. Boleh terangkan serba sedikit tak pasal program ni? Okey, MVP ni. Okey, MVP ni dia macam mana? Dia macam satu event atau satu program yang mana mall department sendiri mengumpulkan vendor-vendor untuk pihak mall department mesti beri training kepada diorang. So macam kita orang ni mall department jadi macam training provider. Mall maintenance development. Ya betul. Development program. So mana-mana yang ya betul. Kita punya expertise di PDKM yang handle mall ni,
dia orang memang experience lah, banyak experience. So dia akan sharing apa-apa knowledge kepada vendor-vendor PDKM lah. So kalau ikutkan MMDP ni kita ada juga next program bersama satu company di Sedayan dan sini berkenaan dengan mall juga. MDP ni dia punya objektif expertise pada PDKM, share know-how kepada vendor-vendor PDKM yang berkenaan dengan mall. So dia punya detail tu saya tak dapat terangkan sangat sebab saya pun tak dapat tahu dia punya fully ni kan program, tapi dia punya fokus itulah mall department di PDKM sharing knowledge kepada vendor-vendor PDKM berkenaan dengan mall. Sekarang ni mall ni ikutkan teknologi makin lama makin advance kan. So kita punya pekerja memang experience lah. So itu antara program yang mall department buat. Okey ke? Okey, menjawab. Terima kasih Cik Hafiz. Memandangkan Google Meet ni dia lagi 2 minit nak end, so saya minta maaf atas kesulitan sebab saya pun tak expect dia akan habis dalam masa 1 jam. So saya ada bagi satu link baru, so mohon semua join yang link baru lah. Kita continue kat link baru. So saya nak tanya sikit boleh? Tak apa, saya suka mencelat. Boleh. Sebenarnya sebelum saya kerja di Tertium, saya kerja dekat industri juga. Dia berkenaan dengan injection molding semua tu lah. So basically dekat PDKM ni, mold department ni dia buat mold dan juga buat injection sekali. Azmi jawab ke tak boleh? Okey, macam ni. Okay, sorry. Basically department untuk mold maintenance ni dia department untuk lebih pada servicing. Jadi injection molding tu adalah satu department lain. Cuma kat sini dia dikategorikan sebagai production support lah, dalam department production support. Dan untuk mold maintenance ni ada juga ke arah mold development, maksudnya nak menghasilkan mold. Jadi terlibat juga dalam trial mold yang kecil lah, dia bukannya menyebabkan mold yang besar. Ada juga beberapa parts mold yang dah berjaya buat in-house, maksudnya dalam PDKM sini dah dihasilkan. Tapi towards untuk nak pergi lebih detail tu kita kena panggil PSC yang lebih detail lah untuk explain. Cuma saya secara roughly saya boleh bagi tahu macam tu perjalanan dia. So basically PDKM ni main dia ialah injection molding. So basically tapi sekarang dah membesar ke arah kepada mold making jugalah. Boleh Ya, saya cakap lebih kurang macam tu lah. So macam injection tu proses kan kita ada mostly kita ada two plate mold, kita ada three plate mold, kita ada hot runner. So boleh terangkan sikit tak apa mesin-mesin yang untuk mold lah, mesin-mesin apa yang ada dekat PDKM ni? Okey, saya jawab soalan ni. Untuk dekat PDKM sekarang ni dekat mall small ataupun medium section yang ada 3 plate mall, itu pun dalam satu mall sajalah kita guna mall tu. Dan sebab bunyi dia pun saya pun dengar pun mengerikan lah. Sekali dia mall open by machine tu dah bunyi, takutlah bunyi dah, tapi tak ada apa pun, memang macam tu dia punya nature. Basically dekat mall dekat PDKM ni big mall ataupun small medium 2 plate, 3 plate tu ada satu kalau tak silap saya, satu je. Yang lain tu semua 2 plate injection molding. Dan untuk yang bahagian big mall tu pun dia tak ada yang 3 plate, semua 2 plate lah. Okey ke? Ada nak pertambahan lagi? Saya terlepas soalan. So basically kalau 2 plate tu macam mana nak basically 2 plates kan dia punya gate dekat tepi kan. So biasanya apa masalah untuk yang PDKM hadapilah untuk yang 2 plate ni? Okay, mall 2 plate ni of course lah, dia akan ada wear and tear lah dari segi mall party line.
Sebab kalau kita perasan antara mall products ni dia ada satu line pemisah antara dua part, iaitu cavity dengan core. Kalau kita nak cerita detail yang kalau lebih faham kenaan dengan injection molding, dia faham lah berkaitan dengan plastik part ni. Dan mold ni kalau saya cerita dari segi meja lah, meja ni kalau melibatkan operation, kita ada masalah overpack. Overpack ni maksudnya ada salah dari segi operation, human error, salah setting lah. Itu yang pertama. Yang kedua, minor ni basically minor ni dia akan terjadi defect flashing, ataupun kalau kita tengok ada lebihan material kecil-kecil sikit-sikit tu, kalau bisa tengok dekat kerusi plastik yang lubang-lubang tertutup tu, sepatutnya dia ada lubang kan, yang tu dipanggil flashing defect. Itu basically mold wear and tear lah, dan ada scheduling untuk repair. Adalah tulis-tulis yang daripada most maintenance tu dia akan schedule buat repair. Yang selebihnya yang lain, dia ada drag dekat bahagian movement equipment ataupun movement structure. Dekat mall ni kan dia ada ejector pin, ada ejector slide core. Dan yang keempat, berkaitan dengan horana. Tadi ada mention pasal horana kan, ada horana. Untuk horana ni dia ada dua jenis, satu horana dengan horana. Mostly dekat saya punya section lah. Saya punya section ni gunakan horana. Horana ada yang runnerless, ada yang guna horana pun ada. Jadi untuk runnerless ni dia tak ada runner, dan defect yang terjadi ni dia selalu jadi defect gas, gas trap, gas mark dekat appearance part mostly lah. Contribute untuk error ataupun problem yang berlaku tu jarang lah terjadi, sebab biasanya kalau dia terjadi tu kita cepat nak buat counter measure lah. Dia jarang jadi sebab sangat minimal lah berkaitan dengan horana sistem ni. Betul. So terima kasih daripada pihak saya. Lagi? Oh lagi? Boleh. Itu suara ni. Azim, okey ke? Azim okey ke dah ke Azim? Okey jelas dengar. Dah sudah. Okey, terima kasih Azim. Sebelum kita teruskan, boleh tak Encik Asmadi? Hello Encik Asmadi. Okey. Assalamualaikum. Okey. Dengar suara ni. Dengar. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. So sebenarnya saya on the way nak ke Maida, ada meeting dengan Maida KL. So first of all, saya dalam ni ada lecturer dan student sekali Ya saya. Okey, tadi in first part saya ada dengar halfway lah sebelum kita end the conversation tu. So regards you all nak datang ke PD Camp, we are most welcome. Sebenarnya kita memang actively do the collaboration dengan semua higher institution lah. Previously kita pergi GMI, UTM pun ada invite dia datang kepada kita, GMI pun ada datang kepada kita, and then KV Klang, not only the lecturer, even the student. The latest one last year, UM pun ada datang tempat kita. So we are exposing them dengan kita punya working environment lah. Then we memang actively do a lot of collaboration dengan higher institution. Bagi saya is a part of kita punya responsibility lah. Okay. It's a time for all the industries main peranan untuk expose the new talents kepada the real environment of working environment. Okay, so then regard the limits, memang kita purposely tak bagi semua datang. Hari tu daripada KV Klang nak minta 20 pun kita hanya benarkan your best orang student yang you rasa you perlu
hantar untuk supaya dia is a competitiveness among them dan is a real situation lah. Dalam pekerjaan pun kalau saya open for vacancy, datang beratus pun kita mungkin ada vacant is 1 and 2. So kalau daripada satu universiti pun ada 100 orang, maksudnya kalau kita ada lebih 10 universiti, kalau easy count ada 1000 candidates lah. So nak datang bukan semua. So it's not that easy to welcome everybody lah. Sebab we try to expose everybody. At the same time kita nak everybody datang dengan very good idea and boleh take back dengan information yang lebih efektif. Sebab kita tak nak datang macam rombongan sekolah 20-30 orang, lepas tu balik apa dapat? Dapat makan, dapat tengok kilang. Apa in detail tak dapat. Sebab dalam kilang kita tak boleh nak benarkan orang masuk satu kawasan tu lebih ramai. Dan tujuan kita nak expose dan explain lebih detail. That's why kita rasa we better have limit dan biar yang datang tu dia dapat the knowledge and know-how tu dengan lebih dalam. So lebih efektif lah. Kita tak nak more on quantity but it's more on quality. Alright, so Hafiz, saya have to move. Saya sekarang ni kat tu jalan tu tak, tapi saya boleh stop. Okay, I will still continue with the tu. Yep. Saya tanya, nama awak Nur Asmadi? Dia saya. Nur Asmadi Maknu? Ya, yep. Siapa ni saya kena. Saya kalau saya zoom saya tak berapa nampak saya dalam kereta. Nama saya Hairul. Nama saya Hairul Mubarak. Saya kelas 5G. Allahu Akbar. Ini memang kena datang lah. Jejak kasih ke? Jejak kasih pula di dalam ni. Okey, tak apa Encik Asmadi, nanti saya akan dapat detail kontak Encik. Bagi nombor info saya. Boleh. Tak apa, saya bagi Encik Hairul. Okey, terima kasih Encik Asmadi. Saya tengah dulu yang tu. Saya kena gerak. Okey. Terima kasih Encik Asmadi. Alright. Okay. Terima kasih. Thank you. Okey, student boleh teruskan. Sorry selingan sikit. Selingan. Minta maaf, selingan. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Teruskan Alright, saya nak tanya, maybe last question lah dari saya. Kalau saya tengok dekat website PDKM mengenai milestone 2024 mengenai AI dalam production. Mengenai AI dalam production. So, adakah potensi untuk bilangan pekerja tu dikurangkan? Okey, saya jawab secara general je. Memang kita ke arah industry revolution 4.0. Ke arah itulah, macam tadi Encik Azibah ada mention Kanban apa semua tu kan. So sekarang ni kita ke arah nak digitalize kan. So untuk pengurangan pekerja tu saya pun tak berani nak cakap lah sebab so far kita masih lagi dalam proses nak apply sistem tu lah. Tapi tak ada pun efek kepada pekerja. So in future saya pun tak boleh cakap, tapi rasanya tak ada kot. Mungkin kerja yang buat secara manual tu kita dah gantikan dengan teknologi. So kerja lama tu kita akan tukarkan ke tempat lain ke Allah yang tu. So far tak ada lagi lah. Jawab ke? Okey, faham, jawab. So bolehlah saya ajak kawan-kawan apply PDKM. Boleh, tak ada masalah. Apply boleh, dapat ke tak kita tak boleh janji lah. Itu faham. Okey, tu je dari saya. Okay, saya dulu. Seperti yang kita tahu macam PDKM ni buat bahan untuk material macam Toyota dengan Perodua kan. So
apakah cadangan atau langkah untuk kekalkan kualiti produk yang dihasilkan? Boleh Zim? Sorry, repeat. Saya terawang-awang tadi, terapung tadi. Sekali lagi, minta maaf. Cadangan atau langkah untuk kekalkan kualiti yang produk-produk yang dihasilkan. Okey, baik. Saya menjawablah soalan ni sebab saya pun terlibat secara langsung dan juga tidak langsung lah. Production ni bila menghasilkan part, dia bukan hanya sekadar cerita pasal kualiti, kita pun bercerita berkaitan dengan safety, keselamatan, berkaitan dengan kualiti, berkaitan dengan kos kompetitif, dari segi delivery, dari segi moral pekerja. Dan benda ni kalau kita nak cerita lebih detail, kalau ada rezeki kita ada jumpa, saya boleh explain secara detail lah. Tapi secara general, secara umumnya itulah productivity yang kami control dekat dalam bahagian production. Untuk yang berkaitan soalan tanya macam mana kita control, kita ada satu guide based on instruction ataupun SOP. Jadi kalau kita ada guide untuk bekerja, benda tu follow. Kita ada masalah dari segi keselamatan pekerja dan in term of quality, kita follow. Jadi benda tu penting sebab apa-apa pun kita kena bekerja ada documented ataupun guideline. Kalau kita nak buat Maggi kan, buat Maggi pun kita tengok belakang pun, kita tengok belakang. Jadi tengoklah belakang kan, dekat Maggi pun dia ada cerita kan, macam mana nak buat Maggi. Rendam kena 2 minit, panaskan api dan letak itu pun salah satu dia punya prosedur. Jadi kalau orang skip prosedur, contoh dia nak masak Maggi, dia buang air. Macam mana nak masak Maggi, dia letak pencet, dia letak jadi tak jadi Maggi lah. Dia jadilah Maggi yang tak berperisa nanti, tak ada air. Macam tu lah contoh lah. Di bekerja ni kena ada guideline, panduan yang selamat lah. Benda tu dah distribute lah kepada semua pekerja. Pekerja ni kena pekerja kosong lah. Itu je lah daripada saya. Okay, terima kasih. Seterusnya Khairil. Okay. Satu soalan lagi daripada saya sebenarnya. Seperti yang kita tahu semua, PDKM kan menghasilkan part ataupun dalam website ni saya tengok dia ada bahagian production. Lepas tu dengan teknologi yang ada dekat PDKM ni, jadi dia buatkan saya tertanya-tanya, adakah hasilan produk dekat PDKM ni, dia dalam production tu dia akan satu-satu jamin ataupun ada still produk yang akan fail ketika proses tu dijalankan? Boleh Zim? Maksudnya sekali lagi. Saya tadi pun tengah terbang tadi. Okay, baik saya ulang balik. Kan seperti kita tahu kan PDKM kan menghasilkan produk untuk bahagian kereta. So ketika proses tu dijalankan, ada di hujung hasilan production tu, adakah ada parts yang fail atau tidak boleh dikeluarkan? Itu soalan saya. Okey, terima kasih atas soalan daripada adik Khairil. Sebenarnya soalan tu dia terlalu umum dan general. Kerana company pun dia akan bercerita tentang defect of flow ataupun rejection. Dan benda tu macam saya explain tadi dekat Encik Iman Arif kalau tak silap, soalan berkaitan productivity. Dan dia pun ada berkaitan dengan safety, quality, cost. Jadi kita pun ada control item cost yang mana mengikut sampel dan dia ada tolerance limit. Kalau ada belajar berkaitan dengan tolerance limit lah kan, ada upper limit, lower limit. Benda tu ada flow ni. Kalau dah lebih daripada limit, of course lah kita declare sebagai rejection. Kalau dia, dan kita takkan sampai ke customer lah. Jadi kalau biasanya terlepas customer tu menyebabkan human error, mesti ada something yang berubah lah dekat satu proses ataupun tak dikawal dengan betul. Itu saja. Okey, saya jawab secara general lah. Kalau nak tahu lebih detail, kalau ada rezeki tu juga, saya boleh cerita lebih detail. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya tak dengar suara Sukma. Okay, teruskan. Okay, teruskan. Sukma tak ada apa-apa nak tanya ke?
Okey, seterusnya. Berapa lagi nak tanya? Sementara Encik Azim pun 3.5 nak kena gerak dah ni. Saya ada tanya, saya nak tanya pasal ni, design, mold design. So apa software yang atau cara yang digunakan untuk reka bentuk acuan tu? Macam kat session ni kami ada belajar guna AutoCAD dengan SolidWorks tak salah. Okey, saya beritahu sikit Untuk design dekat PDCAM kita ada satu nama department production engineering. So kita orang ada tim design tapi masih mencari lagi Tapi yang itu more design ada mode. Oh sorry, Ada mode fabrication department. Oh salah, sorry. More design gunakan Katia. Betul, Katia. Bukan production engineering Kita tak guna SolidWorks. Sorry. So sebab tu salah satu kenapa kita kena approach universiti ni kebanyakannya masih guna SolidWorks, which is most of market sekarang akan gunakan Katia. Specifically tak ada banyak beza, dia both interface Razer, tapi the idea is still the same. Tapi kalau those yang familiar dengan Katia is more advantage lah. Salah satu cara you all untuk expose kepada program Katia, selepas you all grad, you all pergi ke Mari. Mari ada offer free class if not mistaken untuk graduate student. Sementara cari kerja tu dia kena add on those knowledge and skill, dia ada program kat sana. So dia akan sediakan Katia program lah. Itu masih lagi basic requirement untuk designer. Menjawab soalan? Menjawab soalan. Terima kasih. Okay. So to add on di PDCAM untuk bahagian mold kita hanya boleh fabricate mold untuk small and medium mold size. Dan PDCAM sedang melahirkan the first one and only Malaysian yang akan buat the big mold, which is tonnage 3,000 tan ke atas lah. Okay, the first Malaysian. Sekarang ni sedang di training dekat Japan, dah tahun kedua, tahun ni dia tahun ketiga, complete 2 years dia akan balik ke Malaysia bersama guru dia. So dia akan attach kat Malaysia pula. So kita akan ada designer Malaysia yang boleh buat big mold pertama di Malaysia. Kat Malaysia tak ada siapa lagi yang company yang boleh keluarkan big mold. Even Malaysia dah keluarkan beribu-ribu kereta dah lebih berapa tahun dah. Sejak zaman Proton sampai sekarang. Tapi kita punya big mold teknologi development tak ada di Malaysia. Kita selalu import of course Japan, Taiwan, Thailand, dan even worse, those teknologi tu Indonesia jauh lebih advance daripada kita. Okay, so we are in the midst of developing our local talent. So kita akan ada first designer ladies yang akan bekerja di Malaysia lah. Okay, tu teaser. So banyak lagi macam Api cakap, untuk bahagian P juga akan involve on designing. That one is different design. Dan kita sedang recruit more lah. Okay, saya dah masuk basement, so saya akan off dekat sini. All the best. Jumpa di PDCAM. Macam tu lah, macam Cik Asmani terangkan macam tu. Sorry, saya salah info pula. Terima kasih. Lain-lain? Ada nak tambah soalan lagi ke?
Okay, sebab mostly soalannya dah terjawab lah based on list yang kami bagi tu. So saya rasa sampai sini je kot untuk sesi temu bual ni bersama PDKM. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. So kalau kata rezeki ke ada permohonan nak ke sini boleh kontak Azrul, boleh kontak Cik Intan lah untuk kita further. Okey, so terima kasih Encik Azim juga. Terima kasih sudah luangkan masa. Okay, saya wakil daripada pihak UTHM lah mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak PDKM sudi menerima kami untuk sesi temu bual ni. So kami dapat menambah sedikit lah pengetahuan dan yang menarik tu yang teaser tu lah pasal so menarik lah sebab kami pun baru tahu yang PDKM yang akan jadi first, insyaAllah first company yang apply benda Produce tu. people. Ya. Sebelum tu, sorry saya dari pihak DKM, kami ada, macam saya cakap tadi, ada engagement, collaboration dengan pihak universiti. Kalau ada sekiranya UTHM ada buat Carnival Kerjaya ke apa-apa yang berkenaan dengan Kerjaya, boleh tak panjangkan information tu kepada kami. So kami tak keberatan pun nak ke sana. Okay, saya nak tanya sikit Encik Hafiz. So basically PDKM ambil student degree dan diploma ke degree sahaja? Untuk engineering kita ambil degree. Engineering kita ambil degree lah. So diploma tak adalah macam technician. Diploma sekejap So far untuk kalau diploma kita ambil sebagai technician lah. Technician kalau diploma. Kalau kata level degree, kalau market dalam bidang pekerjaan dia kategorikan sebagai assistant engineer lah. Tapi di BDKM kami tak ada assistant engineer. Kami panggil technician untuk diploma. Terima kasih. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih pihak UTHM. Sebelum tu, sebelum bersurai ni kita nak ambil gambar dulu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, Cik Gary boleh tolong ambilkan gambar. Kejap saya punya bos. Terima kasih Encik Azim. Encik Azim handsome. Okay. Okay. Dah ke? Okay, get ready Oh. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. One more lah. Encik Hairul baru masuk. One more. Okay, sekali lagi. Okay, get ready semua. 1, 2, 3. Okay. Okay, terima kasih kepada semua. Itu je daripada sesi gambar. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada pihak PDKM. Okay, sama-sama. Belajar pandai-pandai. Okay, Cik Airul. So terima kasih lah. Kami saya komen sikit. Saya komen sikit. So basically kan. So saya ucapkan tahniah lah. So kerana dapat basically bila kita approach company tu memang susah untuk company nak bagi feedback. Satu sebab kalau kita kalau kita approach engineer kan. And so basically kalau kita approach engineer, dia memang susah nak diterberbual sebab dia ada dia ada kekangan dengan dia supervisor. Dia takut bila dia bagi information,
information tu apa namanya, apa term dia apa? Bukan private, apa, secret, and certain condition, certain condition macam bila kita cakap kita, dulu saya engineer lah, ramai juga orang approach saya, kita boleh tak bagi information that the video, saya cakap tak boleh sebabnya dia minta saya kena minta kelulusan orang atasan. So banyak engineer malas lah nak minta permission lagi kan. So basically company baguslah dia minta permission HR dia lah. So basically HR tu human resource kan. So basically dia lah yang kena ni. Itu satu. So untuk soalan tu kan, so, bagusnya banyak juga soalan tetapi kalau tapi kita pun dah habis kan sebenarnya kan. So basically okay lah. Pada saya okey lah. Pada saya